الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Okay. So insyaAllah kita nak sambung Ini saya first time saya guna laptop ni. Dia jakun juga lah ni. Okey, Ustaz nak share sekarang ke ataupun macam mana? Kalau Ustaz nak share sekarang ke bagi Kak Ustaz jadi host? Bolehlah bagi saya host. Nanti bila-bila saya share. Okey. Mana saya kena gampang kuasa dah ni. Ya, nanti bila ada orang masuk Ustaz admit je lah. Boleh. Okey, ya. Okey. Dia boleh ubah ni. Okey. Okey dah? Dah. Okey, sekejap Sebentar. Saya nak test ni. Kalau nampak beritahu saya. Nampak? Kosong? Kosong. Kosong. Okey. Kalau nampak beritahu saya, kalau tidak beritahu kawan. Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sambung kita punya ni, ada sedikit selingan yang ini alhamdulillah ramai yang dah hantar kerja rumah, tetapi ada sedikit masalah. Masalah berbangkit. Masih dalam kelas tu semua okey alhamdulillah. Semua alright, alhamdulillah. Balik rumah dia pening pula. Okey, nampak tak tulisan tu? Nampak. Okey, alhamdulillah. Nampak. Yang ini saya nak ulang baliklah sebab kerja rumah kita tu dia ulang tayang semua sekali Right. So yang ini cuba buka balik latihan kotak-kotak mudhari' yang saya bagi tu. Yang dah hantar alhamdulillah. Yang belum hantar la haula wala quwwata illa billah. Kita berzikir ke? Belum hantar pun kita berzikir ke? Okey. Ini ada 3 keadaan ni, cuba tengok. Ain baris atas. Ini pattern yang pertama Ain baris bawah. Ain baris depan. Belum tu Kak Rozia, nanti kalau ada orang nak masuk dia ketuk pintu dengar ke? Tak, dia akan tulis kat bawah tu, dia tulis admit. Okey. Kok dia ketuk pintu ke bagi salam. Tak dengar pula kan. Okey. Alright, jadi Ain ni dia ada yang baris atas, baris bawah, baris depan lah. Okey, ini kita tunjuk dia punya pattern dia. Ada 3 ni Dia berbeza pada Ain ni. Tapi sebenarnya benda ini tak ada isu. Kita sebenarnya nak betul-betul highlightkan benda ni kalau kita nak berlatih baca fi'il mudhari' yang tidak ada baris. Latihan yang kita bagi mudhari' tu semua dah berbaris. Jadi sebenarnya isu Ain ni tak ada isu. Okey. Bila Ain tak ada isu, dia cari isu lain pula. Yang tepat tak sepatutnya pula jadi isu. Apa yang tak sepatutnya? Alright. Huruf pertama ni. Cuba tengok. Ya ni dia baris atas. Okey. Kita kan dah sebut maknanya semasa dia madhi dia 3 huruf saja kan? Betul? Betul. Sama ada 3 baris atas, fa'ala boleh. Okey, fa'ila boleh. Ain tu baris bawah ataupun fa'ula lah. Dia nak masuk ni. Okey, sekejap Alright. Okey, ataupun fa'ula. Okey. Ini dia punya apa? Ini dia punya situasi baris. Okey, tak apalah.
Tapi bila kita dah tukarkan kepada mudhari', kita dah tambah satu huruf kat sini. Ya. Okey. Dan persamaannya apa? Untuk level kita, dengar baik untuk level kita, ia hanya berbaris atas sahaja. Nampak? Kita punya ya ni dia hanya ada baris atas sahaja. Jadi kalau ada soalan timbul, boleh tak untuk fi'il mudhari' ni ya tukar baris lain? Boleh. Tapi itu nantilah. Itu dah jenam, kita baru ada satu. Sabar dulu. Belum lagi, baru ada satu, baru masuk sekolah ni. Dulu tu tenang kan. Dia pergi kantin dulu, memang kat kantin. Okey. Alright. Okey, jadi bila ya ni baris atas, tengok baik. Okey. Jadi kotak-kotak dalam latihan yang saya bagi tu, itu sebenarnya mewakili apa? Ya, jari lah. Cuma saya tak buat dalam bentuk jari, saya buat kotak-kotak saja. Maknanya saya tulis ana, saya tulis nahnu, saya tulis anti dan sebagainya. Jadi kita hanya apa? Kita tengok imbuhan depan lah. Betul tak? Ada jari yang dia start dengan alif. Ada jari nahnu dia start dengan nun contohnya. Anti, sini. Anti, antuma, antuna, anta, antuma, antum dia start dengan ta. Kemudian jari manis ta, ta, ya. Okey, jari manis atas sekali pun ta. Kemudian tengah-tengah pun ta, bawah sekali pakai apa? Ya. Jari kelengking semua sekali ya, ya, ya. Okay. Maknanya ada ni 4 imbuhan yang kita kena pakai, kita tukarkan awalan fi'il mudhari'. Jadi sebab itu setengah-setengah buku grammar dia buat macam ni. Dia macam ni, budak sekolah, kalau budak sekolah kadang-kadang dia nak apa? Dia nak ingat data-data ke fakta-fakta dalam sejarah tu kan banyak. Jadi dulu kan dia ajar buat macam mana? Dia ajar buat macam singkatan. Faham tak? Singkatan macam mana? Contohnya Felda. Felda tu apa? F ada makna, betul? Yeah. E ada makna, L ada makna. Ataupun nama orang, Hamka. Hamka tu bukan nama dia. Dekat IC tak ada nama Hamka. Hamka tu H Haji, A Abdul, M Malik, K Karim, A Amrullah. Itu singkatan nama dia dengan nama bapak dia. Dekat Malaysia dah pergi letak nama anak Hamka pula. Letak nama anak Hamka, nama Felda lah. Itu bukan nama orang. Dia punya short form. Jadi setengah-setengah orang, student, dia yang kreatif ni dia kata apa? Kesemua imbuhan-imbuhan awalan fi'il mudhari' itu kita buat dia dalam bentuk short form. Bunyi dia apa? Anaitu. Anaitu. Ini dia punya key dia, macam password dia. Kita buat sendiri. Maknanya kita buat bunyi dia anaitu. Dia tak ada makna ni. Jadi apa itu anaitu? Ni mewakili imbuhan dekat ibu jari. Nun mewakili imbuhan di ibu jari bawah. Ya, ya ni jari kelengking semua sekali dengan jari manis bawah sekali. Hunna. Dia mewakili huwa, huma, hum dengan hunna. Okey. Yang ta pula, ta itu mewakili apa? Telunjuk semua sekali, tengah semua sekali, manis yang atas dengan tengah-tengah. Ta 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 ta. Bakinya manis bawah sekali kan? Ya, betul. Ya, kemudian kelengking semua sekali. Ya. Jadi dia ringkaskan, dia kata ana itu. Ini dia punya short form je lah. Okay, alright. Ini tak kisah, ini dia punya cara je lah. Cuma yang jadi masalah hari tu, banyak kali hantar saya betulkan. Tapi saya tak betulkan pun. Saya bulatkan je. Sebab nak betulkan ni satu kerja pula. Kan? Sebab apa? Sebab kebanyakan yang hantar tu dalam bentuk format. Ada yang ambil gambar. Ada yang pakai PDF. Ada ambil gambar atas katil pun ada kain pelikat belah sebelah. Tepi kerja rumah tu nampak pula kain pelikat sebelah kan. Tak ada masalah lah tu. Itu tak ada hal. Ada pula dia hantar kat saya sengit-sengit. Saya gini-gini nak baca. Nak baca latihan. Nak menggayakan baca tu dah saya sengit kepala. Jadi maknanya saya kena edit balik. Kadang-kadang ambil jauh, tulisan tak nampak. Ataupun tulis pakai pensel pun problem juga. Dia tak berapa hitam. Jadi tak apalah. Cuma ada beberapa tu yang berulang-ulang. Kita tak kata dia tak faham lah. Mungkin sebab dah lama, latihan dah lama. Jadi tengok boleh
Imbuhan yang kita pakai sama ada alif, nun, ataupun ta, ataupun ya. Ya ni memang yang asal ni lah. Jadi, kita tak boleh, dengar sini, kita tak boleh ubah baris ya. Bila ya tu dah baris atas, kita hanya tukarkan ya kepada apa? Alif saja. Nampak tak? Baris tak ubah. Ada yang dia buat baris lain pula. Dia tukar. Terutama dekat Ana. Ni saya tak tahu mana cikgunya ni. Ana ni popular. Ramai pula tu yang jadi makmum tu. Dia ubah dekat Ana. Okay, bila 2-3 kali, agaknya dia pun confused, dia tanya. Mungkin pun dah start panas, dia tanya. Apa asal asyik salah. Jadi saya kata lah. Saya kata tak boleh ubah. Tiba-tiba dia kata apa? Dia kata, bukan ke? Ini kena dengar baik. Ini tak tahu bid'ah ni mana dapat ni. Dia kata, bukan ke kena ikut baris ketiga Ustaz? Ini nampak sangatlah PKP lama sangat ni. Yang mengikut baris ketiga sama ada alif tu atas ke bawah ke depan, itu fi'il amar. Itu latihan fi'il amar. Maknanya bila sampai dekat fi'il amar nanti, bila kita tiba di fi'il amar, kita dah buang huruf apa semua, tiba-tiba kita dapat hasilnya apa? Contoh, itu sahaja. Kita dapat hasilnya macam itu. Dah tak boleh baca. Kita nak baca macam mana? Pula tu kita tambah alif kat depan. Jadi yang ini yang ikut apa? Ini yang akan mengikut baris huruf baris huruf ketiga. Ini cerita baris huruf ketiga tu yang ni. Kita pergi letak dekat cerita Melayu pula. Kita cerita Mak Saleh sekarang ni. Okay, contohnya ini cerita dia. Yang ini kena tengoklah balik. Kita punya nota macam mana nak bariskan. Jadi, cuba tengok huruf ketiga baris atas. Huruf ketiga baris depan. Huruf ketiga baris bawah. Kan beza ni. Okey, jadi yang inilah yang kita kena pakai nota, cara-cara membuat fi'il amar, pergi kepada nota yang bawah sekali tu, penentuan baris huruf alif. Okey, itu yang pertama. Alhamdulillah yang kat sini ramai yang betul. Ramai yang betul, tak ada masalah. Cuma dia akan jadi masalah tu bila? Tapi kali ni saya tak salahkan lah. Saya takut nanti dia kecewa tak hantar tu lah di rumah. Kita pun nak meraihkan juga. Dia akan jadi salah besar bila mana? Tengok ni. Ini tak boleh. Nampak? Ini huruf lain ni. Ada pula yang buat apa? Fi'il amar tu dia pergi rajin tambah hamzah. Tak boleh. Kalau kita tambah hamzah, hamzah ni dia tak mengikut baris ketiga. Hamzah ni kena ada baris. Nampak? Kalau ada hamzah saja, hamzah qata', dia akan dalam Quran dia tulis dengan baris. Dia memang dominan. Maknanya kalau sebelum ni ada waw pun, macam mana baca dia? Waw tu wa izhab lah. Alif tu kena bunyi. Nampak tak? Yang kita punya, yang ini. Tapi saya tak tahu dekat laptop ni macam mana nak buat yang macam berudu kecil kat atas. Tak jumpa saya. Jadi yang ini, kita hanya baca izhab kalau tak ada apa? Tak ada waw. Tahu tak? Tapi kalau dah ada waw sebelumnya, dia dah tak ada function lagi dah. Kita baca apa? Wazhab. Tapi kalau ada macam ini kena baca. Jadi yang ini saya dah pesan banyak kali. Tapi minat sungguh dia tambah hamzah juga. Jadi alif di awal huruf fi'il amar tidak boleh sekali kita letakkan hamzah. Sebab dari sudut tulisan, kalau kita ambil paper bahasa Arab writing, ini bukan minor, ini major kesalahan. Jadi saya tak apalah, saya anggap sarjan je lah, tak ada major lagi. Kalau letak hamzah wasal tu boleh tak? Dia memang hamzah wasal lah, cuma dekat laptop ni saya tak boleh jumpa yang macam mana berudu kecil atas tu. Kan dia ada tanda macam short kecil tu kan. Kalau kita bulatkan tak apa. Cuma saya tak jumpa mana dia punya tu kat sini. Yang tu saya tak dapat lah. Okey.
So far okey so far alhamdulillah. Ramai yang dah hantar, ramai dah melihat hasilnya. Kita pun tahulah letih nak buat tu. Ada yang 2 hari 2 malam katanya tak tidur-tidur. Katanya lah. Tak tunjuk tulis macam whiteboard hari tu yang tak boleh dengan keyboard tu. Ustaz tulislah dekat whiteboard. Saya tulis. Kita tengoklah sebab tak ada dekat tu kan, dekat keyboard. Betul. Sebab hari tu belum ada kemajuan lagi. Yang ni dah ada orang bagi laptop ni, saya guna je lah. Okey. So itu cerita dia. Hati-hati. Alright. Itu sedikit ulang tayang. Nanti saya akan check balik semula lah kalau ada latihan lagi. Walaupun dia memenatkan, kita tahu dia memenatkan. Tapi dia apa? Dia bantu kita. Sebab tu kena buat. Ada yang hantar 1 hari selai. Maknanya dia mempraktikkan pepatah Melayu sehari selembar benang. Memang sungguh dia hantar selai kan. Maknanya kita terima, tak ada masalah. Ada yang hantar tu dengan apa? Dia ada yang sehari selembar benang. Ada yang hantar tu dengan penuh gementar dan gigil. Ustaz kena check. Selagi tak check saya tak buat. Dia juga dia bagi syarat kat saya. Selagi tak check saya tak berani nak mulakan perjalanan ni. Ada juga dia pula bagi syarat kat kita. Jadi saya terangkan situasi saja. Kalau saya tak tanda, saya lambat tanda kan, atau saya baca saya tak ada apa-apa tu maknanya saya tengah kelas. Biasanya lepas tu saya akan check. Alright. Okay. Jadi kalau saya patah balik macam ni, nampak tak? Nampak. Masih nampak lagi? Nampak dah. Nampak zoom je. Zoom je. Nampak tak? Sama. Maknanya sama dengan Google Meet. Maknanya kalau saya keluar daripada ni nampak? Masih nampak? Nampak ni ke nampak putih? Yalah putih. Masih nampak Alright. Okay. Muka surat apa kita? Muka surat 12. Pembandaran kata belum cakap. Okey. Muka surat 13 kita akan guna vocab yang ada di muka surat 12. Iaitulah madhinya dakhala, telah masuk. Mudhari'nya yadkhulu, masuk ataupun sedang masuk. Amarnya udkhul, masuklah. La tadkhul, jangan masuk. Jadi ada bunyi ketukan lah dekat mana tu, siapa yang Off-kan. hopefully kat yang mana ada ketukan tu boleh off tak? Takut ada jiran buat rumah renovate. Kita duduk taman ni special sikit Hari tu ada seorang student tu anjing dia mengamuk sebelah rumah, masuk pula dalam kita punya kelas ni. Okey. Sebelum kita pindah ke muka surat 13, cuba lihat dulu muka surat 12 tu. Dia situasi dia sama saja. Maksudnya apa? Bila kata kerja tu pergi kepada fi'il amar dan fi'il nahi, fi'il amar dan fi'il nahi, yang ini dulu kita dah sentuh di awal-awal penerangan. Dia jadi arahan dan dia jadi larangan ataupun tegahan itu hanya dalam situasi apa? Atas ke bawah sahaja. Faham dalam situasi atas ke bawah. Bawah ke atas tak boleh. Contohnya amar. Kita nak suruh Agung masuk. Masuk. Kena sepak dengan bodyguard dia nanti. Maknanya kena tambah silakan, jemput. Maknanya amar yang sama itulah yang kita pakai dalam perkataan-perkataan kita semasa kita berdoa kepada Allah. Jadi kita tidak beri arahan kepada Allah. Itu semua kita tukarkan dia kepada apa? Permohonan, rayuan. Jadi sama juga dengan nahi. Larangan yang keras itu hanyalah daripada atas ke bawah sahaja. Tapi bawah ke atas kita buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk cadangan ataupun dalam bentuk apa? Permintaan.
Itu jelas Okey, muka surat 13. Muka surat yang ke-13 rasanya seluruh muka surat itu masih lagi fi'il madhi sahaja. Dakhala. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Okey. Kullama, setiap kali. Satu perkataan. Kullama dakhala, setiap kali masuk. Ala apa? Atas. Tapi dalam ayat ni makna konteksnya masuk kepada. Ha di situ dia merujuk kepada Maryam. Masuk. Jadi orang Melayu ni dia kreatif lah. Contohnya dia terjemah masuk menemuinya. Jadi nanti kita pening, kita kata hari tu belajar Allah tu kepada, memanglah Allah tu kepada, tapi tengok apa? Tengok konteks ayat. Masuk kepadanya tu maksudnya masuk menemuinya. Alright. Okay. Siapa yang masuk? Jadi bahasa Arab ni dia terbalik. Sepatutnya apa? Kullama dakhala Zakaria 'alaiha. Okay. Alright. Setiap kali masuk. Masuk, siapa yang masuk? Masuk, Zakaria masuk. Masuk kepada siapa? Masuk kepada Maryam. Dan Maryam pula dia berada di mana? Mihrab. Mihrab. Hari ini mihrab tu yang dekat depan Pak Imam tu lah. Tapi waktu ini dia berbentuk apa? Dia berbentuk bilik-bilik, partition. Dia macam inilah. Macam tempat apa? Tempat orang beruzlah, orang duduk sendiri-sendiri seorang-seorang tu. Wajada yajidu. Nampak tulisan saya tak? Ya. Nampak? Nampak. Mudhari' dia yajidu. Wajada fi'il madhi. Mudhari'nya yajidu. Okey. Yang inilah yang kita dalam masdarnya wujud. Allah wujud. Wujud ni daripada sinilah. Semasa dia madhi kita kata found. Semasa dia mudhari' kita kata find. Jadi ada, mendapati. Jadi wajada indaha, dia dapati. Zakaria menjumpai. Zakaria mendapati rizqan indaha, ada rezeki. Pada sisinya. Inda. Dia Indah ni boleh kata kita kata apa? Kita boleh kata beside dia boleh, around dia boleh, bersamanya ataupun di sisinya. Okey. Quran hanya sebut rezeki saja. Yang sebut buah-buah tu tafsir. Quran hanya kata apa? Rezeki. Alright. Okey, itu yang pertama. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Cuba tengok perkataan ni. Dia unik sikit. Kalau lelaki fata. Kita baca surah Kahfi, dia kata apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi kalau seorang fata, ni lelaki Ya. Kalau ramai fityah. Fityatun. Jadi kalau perempuan seorang macam mana? Fatayat. Bukan. Kalau seorang dia kata fatatun. Fatatun. Kalau ramai barulah fatayatun. Yes. Jadi kalau fata pemuda. Terbuka. Yes. Kalau fata ni pemuda.
Petua tak ada, pemuda je ada. Okey. Jamak dia fityah, pemuda-pemuda. Kalau seorang pemudi, fatatun. Kalau ramai, fatayat. Dalam ayat kita, di belakangnya ditambah sama ada alif nun atau ya nun. Betul? Jadi maknanya fatayani ataupun fatayaini. Dua orang. Di dalam ayat kita ni alif nun belakang tu merujuk kepada dua orang. Fatayani. Jadi dia boleh fatayani, fatayaini. Jadi ayat ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dia punya bilik dia. Sel dia dalam penjara itu, wadakhala ma'ahu, dan telah masuk. Dan telah masuk ma'a bersama. Ma'ahu bersama dia, bersama Yusuf. Masuk ke mana? As-sijna, penjara. Masuk bersamanya ke dalam penjara. Berapa orang yang masuk? Fatayani. Bersama dengan Masuk bersamanya fatayani, dua orang pemuda. Maknanya dalam bilik dia kongsi dengan, so campur dia 3 lah. Okey. Mana campur dengan dia 3. Okey. Alright. Kemudian ayat ketiga, dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. dan dia Yang ini pun kalau kita hafal surah Kahfi. Ini cerita yang kedua dalam surah Kahfi. Cerita 2 orang sahabat. Salah seorang itu pemilik jutawan yang ada kebun. Jadi Allah kata apa? Wadakhala jannatahu. Jannah dekat sini jangan syurga pula, ni kebun. Dan dia masuk dalam kebunnya, ladangnya. Okey, tengok. Cuba tengok betul-betul. Wa yang pertama dan. Nampak? Sama je dia punya pattern dia. Tetapi waw yang kedua ini, dia adalah dalam kategori yang Arab kata hal. Waw yang kedua tu wa huwa. Ada waw? Waw yang kedua tu bukan ataf dan tu. Dia ada satu pula kategori waw yang dipanggil hal. Waw itu dia punya apa? Dia punya spesies dia ialah waw hal. Jadi waw hal ni maksud dia apa? Ada hal. Sedang dia. Wal hal. Sedang dia. Okey. Wal hal. Huwa dia yang masuk kebun dia tadi itu zalimun, seorang yang zalim. Orang yang zalim. Li bagi nafsihi. tahu wahwa tu another meaning. Itu masa akan menentukan, insya-Allah. Pengalaman akan mengajar kita. Itu perlukan masa lah kan. Itu trial and error, tak ada masalah. Dia akan ada satu lagi waw yang popular tu dipanggil dalam kategori qasam, waw sumpah. Dan satu lagi waw tu waw juga macam ni tapi dia sumpah, wal asri. Demi masa. Itu bukan dan, itu waw qasam dia panggil. Sumpah. Okey. Wa huwa zalim, sedangkan dia orang yang zalim. Orang yang zalim li untuk dirinya. Bagi nafsihi, dirinya sendiri. bagi dirinya sendiri. Nafsihi. Okey. Kenapa dia zalim? Rujuk ayat sebelumnya. Nanti baca Kahfi hari Jumaat tu rujuk ayat sebelumnya. Zalim itu ada di mana? Ada dalam statement dia dalam ayat sebelumnya. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Itu dia punya. Baca tu. Tak baca pula, lupa pula baca Kahfi. Okey.
Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Okey. Yang ini pula cerita Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Setelah dia terapa? Dia tertumbuk, kawan tu meninggal pula kawan tu. Jadi ketika itu setelah dia rasa bersalah dan dia jadi orang buruan, macam mana cara dia masuk dan balik ke bandar ketika itu? Balik menyusup lah. Orang tengah cari kita takkan nak balik terang-terang, mesti kita balik apa? Kita balik dalam keadaan di mana yang menggambarkan menyusup di situ dekat perkataan ghaflah. Tengok ghaflah. Lalai. Tapi saya tak pasti orang Kedah punya ghaflah sungguh hampa tu. Kedah tu nak tanya dia lah ghaflah Kedah tu. Ghaflah jingga. Ada jingga lagi. Dan, Kedah pun dia ada ghaflah juga. Yang tu nak tanya Kedah apa maksud ghaflah dia. Tapi ghaflah yang asal dalam bahasa Arab itu maknanya lalai. Careless. Lalai, tak perasan, tak sedar. Itu masuk ghaflah. Itu kita ada kitab yang bertajuk Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Orang dulu tajuk buku dia sangat, bahasa dia cantik. Riyadhus Salihin, kebun untuk orang-orang saleh. Nama buku pun dah best. Ya, betul. Nama buku tu kan ada Dur Nasihin, mutiara-mutiara untuk penasihat-penasihat. Jadi maknanya bayangkan dia punya tajuk buku. Hari ni tajuk buku apa? Suamiku Pak Gad. Cinta kamu 500%. Tengok nak muntah macam mana lah orang sekarang, tak ada jiwa. Pemilihan kata pun hancur. Dia pula laku lah tu buku-buku situ. Zaman saya ni alhamdulillah generasi tak tahulah X ke Y ke Z masih 70-an kan. Dulu tajuk buku apa? Dekat disayang, jauh dikenang. Tak, ni tajuk novel kan. Anak warisan zaman. Sedap sikit baca kan. Ini Suamiku Pak Gad. Ada bunyi pula Suamiku Pak Gad. Jadi best seller lah tu. Wa dakhala al-Madinah, dan dia masuk ke bandar Al-Madinah, ke bandar itu. Madinah. Ala ni dia banyak dia punya fungsi. Cuma kita kadang-kadang kita terikat ala tu atas sahaja. Dia sebenarnya ala tak ada ikatan. Dia ikut situasi. Ala hin tu apa? Hin tu ialah ketika. Ba'da hin, selepas seketika. Hin tu menunjukkan satu masa. Ketika. Ala hini, ketika mana? Masa ketika mana ghaflatin, lalai. Leka. Siapa yang leka? Min ahliha, daripada ahliha. Ahlinya maksudnya penduduk lah. Ahli itu maknanya warganya. Okey. Wajadah wajidu. Lupa tanya Puan Roziah tadi. Bila saya dah jadi host ni, saya ada kuasa menyenyapkan orang ke? Ada kuasa. Dah ada. Ada kuasa. Ustaz boleh off je dia punya. Harap saya tak salah guna kuasa lah ni. Okay. Alright. Rabbi ufilli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Ini tak silap saya ayat terakhir surah Nuh. Surah Nuh. Rabbil firli ighfir. Walaupun bukan fokus perkataan kita di sini, kita fokus dakhala, tetapi ighfir adalah fi'il amar. Ighfir adalah fi'il amar. Sebab itu tengok, saya dah beritahu tak boleh ada hamzah di situ. Nampak tak? Ada hamzah wasal. Kan dia ada macam ada berudu di atas tu. Jadi maknanya kalau kita buang Rabbi itu, kita baca apa? Ighfir. Kita akan baca Ighfir. Tapi sebabkan ada ba di situ, ba lebih dominan daripada hamzah wasal. Di ba akan telan je lah. Jadi hati-hati ya. Jangan lagi tuliskan hamzah pada awal perkataan amar. Rabbil firli. Satu lagi, Rabbi ni dalam Quran biasanya apa?
Biasanya dia adalah yang ini dia sebenarnya Rob. dia ada ya tu. Robi. Nampak tak? Habis kenapa tak ada? Cuma soalannya Ya. kenapa tidak ada dalam tulisan? Soalan timbul. Kenapa Dua tidak sukun ada tu, dalam Ustaz? tulisan? Ya, satu masalah dua sukun. Dua Satu lagi sukun. macam mana nak mat kat sini Rabbi tak ready. Robi. Kalau ada ya di sini pun tak boleh panjang. Oh, panjang lagi. Jadi makna seolah-olah panjang tu sudah tidak ada. Walaupun kalau dia berseorangan kita baca dua harakat. Ya. Automatik dia buang saja. Ya. So dia tinggalkan Rabbi saja, ya-nya dibuang. Jadi Tuhanku ighfirli, ampunilah bagiku. Engkau ampunilah bagiku. Okey. Wa dan li bagi walidayya, kedua ibu bapaku. Kedua ibu bapaku. Wali man dakhal. Sekali lagi dan wali dan bagi man, Siapa? sesiapa yang bagi siapa-siapa yang dakhala baiti, dia masuk ke dalam rumahku. Sesiapa yang masuk ke dalam rumahku, tapi syaratnya orang yang nak dapat keampunan masuk rumah saya ni dia mesti orang apa? Mukminah. Seorang yang seorang yang beriman. Jadi di sini dia jadi dalil bahawa doakan orang kafir tidak boleh. Okey? Doa keampunan tak boleh. Doa minta bagi hidayah tak apa. Tapi doakan ya Allah ampunilah Acong ya Allah tak boleh. Acong tak jadi. Tapi kalau ya Allah berilah Acong sebelah ni hidayah daripada-Mu ya Allah, itu okey. Jadi doa keampunan hanya untuk orang mukmin sahaja. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Okey. Ini sama macam baris yang ketiga tadi. Surah Kahfi juga. Baris yang ketiga. Right. Baris yang ketiga tadi, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hazihi abada. Itu dalam surah Kahfi. Maknanya dia masuk, kenapa dia disebut zalim dalam ayat itu? Kerana dia adalah orang yang super takabur. Apa itu super takabur? Dia masuk kebun dia, kebun yang penuh dengan tanaman yang menjadi subur dan sebagainya, dia kata apa? Takkan boleh. Kebun saya dan tanaman saya ini takkan boleh hancur. Tak ada siapa yang boleh rosakkan. Maknanya dia yakin dengan baja dia yakin dengan pengairan dan sebagainya. Tetapi setelah itu, Allah hancurkan kebun dia. Kawan dia yang miskin itu setelah kebun dia hancur, kawan dia tazkirah dekat dia apa? Kawan dia kata, walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Seolah-olah apa? Seolah itu tips dan panduan untuk kita. Apa sahaja, contohnya lah, apa sahaja kekayaan ke, apa sahaja nikmat yang kita dapat, apa sahaja benda-benda yang kita ada, pastikan Masya Allah. Itu semua adalah apa yang Allah kehendaki. Okey, maknanya semua itu adalah kehendak Allah. Tidak ada daya dan upaya. Ini bukan usaha saya. Memang saya berusaha, Allah suruh usaha, tapi yang bagi itu adalah siapa? La quwwata illa billah. Itu dia kata apa? Walaula dan laula waina. Ini kalau nak lebih dramatik di situ, nak lebih feel dia punya terjemahan, letakkan kita punya apa? Kita punya kata-kata sahabat kita daripada mana? Daripada utara. Betul lah, kat dalam makan ni kata. Betul tu. Awatlah. Dia kata awat. Kan dia kata
awak. Kan kita lagi faham kan? Cuba dia tanya kan. Awak lah tak main hari tu. Ni dah PKP nak main macam mana? Macam tu kan. Dia kan dia kan dramatik sikit. Dah kan dia ni sikit kan. Macun. Kita tengok drama macun. Jadi walaulah dan mengapa tidak? Why not? Dia kata. Why not? Is tatkala ketika mana okey sekarang ni kita pindah ke jari tengah atas sekali. Dakhalta. Anta kau masuk. Mengapa tidak ketika mana engkau masuk jannataka kebun engkau hari itu tambah sendirilah fi'il madhi kan. Nanti dia tanya pula Arab cakap hari tu apa? Tak ada, hari tu ni tambah sendiri je. Kulta pun sama dengan dakhalta. Kulta ialah bersih apa? Qala. Apa maksud qala? Telah berkata. Kulta berkata. Kau katakan. Kau mengatakan. Dia pelik sikit kan? Anta jadi kulta. Ana jadi kultu. Jadi daripada sombong hari itu, daripada takabur hari itu, kan bagus kalau masuk kebun tu, apa nak ucapkan? Masya Allah. Kita dah faham Masya Allah lah. Cuma kalau kita nak pecahkan sesuatu, ma tu apa? Apa yang sya'a pun fi'il madhi juga. Ya Allah. Apa yang telah Allah kehendaki. Apa yang telah Allah kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, la quwwata, tidak ada kekuatan. Tidak ada daya upaya. Illa melainkan. Billah. Walaupun literally kita kata billah itu dengan Allah, tapi makna mafhumnya apa? Dengan izin Allah. Dengan perkenan daripada Allah. Itu sahaja. Nah, Masya Allah. Okey. Baris yang kedua akhir. Memang macam tu kalau kadang diganggu. Okey. Ni semua Masya dengar. Allah. Masya Allah. Semua dengar nak masak apa sekejap lagi ni semua dengar. Hati-hati cakap nanti nak masak apa, resepi apa semua keluar sekejap lagi. Okey. Baris yang kedua akhir. Ini adalah tata cara, adab-adab, etika ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah kan kena bagi salam tu. Jadi mana yang bagi salam tu? Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Tengok hujung tu. Tengok dua perkataan last. Apa bunyi dia? Tahiyatan tahu. Last ke? Second last. Macam pernah aku dengar tapi di mana ya? Inilah yang kita baca dalam tahiyat. At-tahiyatul mubarakah. Tengok ni, yang saya tulis ni. Yang kita baca dalam tahiyat itu jamak dia. Mubarakatut salawatut tayyibah ke tayyibat? Tayyibatu. Yang kita baca tahiyat tu baru tahu jamak. Tahiyatul mubarakah. 13 tahun dah semayang baru tahu jamak. Alhamdulillah. Barakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia apa itu mubarakah? Yang diberkati. Yang diberi berkat. Bless. B-L-E-S-S-E-D. Apa itu tayyibah? Kita tahu Yusuf Tayyub aja lah. Yusuf Tayyub. Ataupun apa? Kalau orang minat pergi program-program habis-habis kan dia. Ya Tayyibah. Ya Tayyibah. Ataupun salah satu daripada nama Madinah itu apa? Tayyibah. Nama Madinah Al-Munawwarah ialah Tayyibah, yang baik.
yang elok, halalan thayyiban. Okey. Jadi apa dia kata? Fa iza dakhaltum. Pindah ke jari tengah bawah sekali. Antum. Dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum. Dengar berdentum je fi'il madhi lah. Yang penting berdentum je, berdentum je. Fa iza dakhaltum. Maka apabila kamu semua masuk. Okey. Bila masuk, masuk ke mana? Baitun, rumah. Kalau sebiji rumah, baitun. Kalau banyak rumah, buyutun. Rumah-rumah. Baitun buyut. Ini bukan maknanya orang ni banyak rumah tu 10 biji rumah. Ini cerita semua orang dalam kelas nanti bila masuk rumah masing-masing lah. Okey. Jadi apa nak buat? Sallama yusallimu sallim. Waktu kita selawat kita baca apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita belum belajar lagi lah. Kita belum belajar lagi wazan tu Kalau dalam selawat kita baca yang sallama. Yang ini dia punya apa? Amar dia. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Bukan wasallam jadi makna lain bagi sallama yusallimu fasallimu, maka kamu semua berilah salam. Okey, maka kamu semua berilah salam. Nak bagi salam pada siapa ni? Ala, atas, terhadap, apa makna konteksnya kepada. Kalau seorang apa? Kalau seorang nafsun, diri. Kalau ramai, anfusikum. Ala anfusikum, terhadap, ke atas, kepada diri-diri kamu. Bagi salam lah sesama kita. Jadi sama juga. Tengok. Perkataan yang sama, tengok. Kita pakai dalam sembahyang dalam bentuk apa? Dalam bentuk jamak. At-tahiyyatul. Betul? Yang kita baca start tahiyat tu kita pakai jamak. Dalam ayat ini dia pakai singular. Tahiyyah. Apa itu tahiyyah? Penghormatan. Penghormatan boleh juga. Mak Saleh kata apa? Greetings. Greetings. Itulah tahiyyah. Ucapan. Tahiyyatus sabah, good morning. Sabahul khair. Sabahun nur. Itu tahiyyat. Jadi cuma cara kita nak tahiyat pada orang, ini tahiyat yang Allah ajar. Tahiyatan min indillah. Ucapan greetings, ucapan kata-kata alwan, ucapan apa tu? Salam yang apa? Min indillah. Dari sisi Allah. Dan sudah tentu greetings yang Allah ajarkan kepada kita itu dia bersifat mubarakah, diberkati, dan dia juga mengandungi doa-doa dan makna-makna yang apa? Thayyibah, yang elok, yang baik. Assalamualaikum. Itu maksud masuk rumah saja bagi salam. Okey. Kemudian baris yang terakhir. Baris yang terakhir Allah nak terangkan apakah yang ada di sekitar Baitullah ataupun di sekitar Masjidil Haram itu. Fihi ayatun bayyinatun. Maqamu Ibrahim. Dua-dua dia pakai apa? Dua-dua dia pakai jamak di situ. Kalau satu Arab kata apa? Ayatun. Sebenarnya A ni panjang Saya nak cari A panjang ni. Betul. Tak dapat apa. Macam inilah. Macam itulah senang. Kalau satu Arab kata A tu masih 2 harakat lagi. Tapi kalau ya tu panjang, itu jamak. Ayat. Tu kalau ya tu panjang maknanya dia apa? Itu dia jamak. Okey, maknanya dia jadi apa? Jamak. Dia akan jadi
Ya tun. Ini jamak. Sama juga macam bayyinatun. Satu. Kalau satu orang kata apa? Bayyinah. Kalau banyak bayyinat. Alright. Pegangan tu dia nak tahankan apa tu. Ni dia Okay. dia nak pegang tu. Jadi Allah kata apa? Ha di situ. Wallahu alam. Ha di situ boleh jadi apa? Baitullah. Ha di situ boleh jadi Masjidil Haram. Jadi Allah kata apa? Fihi, di dalamnya. Di dalam Baitullah itu ataupun di dalam kawasan Masjidil Haram itu ada apa? Ayatun. Ayat-ayat. Tanda. Ayat di sini bukan sentence tapi dia pakai sign, S-I-G-N. Nah, kata-kata. Tanda-tanda kebesaran. Bukti-bukti. Tanda-tanda kebesaran Allah yang apa? Bayyinat, yang jelas, yang nyata. Kemudian di situ juga ada apa? Maqam. Okey. Yang ini kita perlu jelaskan daripada perkataan apa? Qama. Qama apa? Berdiri. Berdiri. Kadang-kadang kita kata apa? Kadang-kadang kita kata mukim. PSJ ni mukim mana? Mukim. Mukim tu tempat kita menetap, tempat kita berdiri, stay, tak bergerak. Jadi sama juga. Maknanya makam, maknanya lebih kurang boleh jadi digunakan untuk merujuk kepada kubur. Maknanya bila dah kubur tak bergerak dah. Kalau bergerak juga tak tahu lah. Dia boleh bergerak dalam kubur dia. Dia pindah pula bertulisan dia. Maknanya dia stay di situ. Ataupun makam juga boleh merujuk kepada tempat berdiri. Maknanya pernah singgah di situ. Tempat berdiri. Dia pernah singgah di situ. Sebab itu setengah-setengah Rasul kadang-kadang kubur dia ada 2, ada 3. Itu tubuh dia, bukan kubur dia. Maknanya dia pernah singgah di situ. Dia pernah duduk di situ beberapa lama, nanti dia pindah tempat lain pula. So tempat itu dibuat sebagai lambang dia. Sebab itu dia pakai makam. Jadi maqamu Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Tempat berdiri Ibrahim. Kemudian jaminan daripada Allah, wa man dakhalahu, dan barang siapa yang memasukinya, barang siapa yang dia masuk kepadanya, masuk kepada Mekah, kawasan Baitullahil Haram itu, kana adalah dia, kana amina, adalah dia seorang yang aman, orang yang mendapat keamanan. Orang yang aman, dia dapat keamanan. Right. Jadi perkataan yang sama itulah yang kita guna di mana? Perkataan yang sama itulah yang kita gunakan untuk nama Puan Aminah. Aminah. Dia tambahkan tambah tumpah saja. Maksudnya orang yang aman lah. Kalau serabut je kena tukar nama. Pastikan aman. Tentram, relax. Sebab dia orang yang aman. Ustaz, boleh tak ulang yang tadi? Waman dakhalahu tu sebab dan sesiapa yang memasukinya, siapa yang masuk kepadanya Baitullah ataupun kawasan Masjidil Haram itu, kana adalah ia aminah. Okey, cuma hati-hati perkataan kana aminan. Okey. Apa jadi kalau kana itu kita rujuk kepada Baitullah? Kalau kana itu kita refer kepada orang. Okey? Dia kan adalah dia. Okey. Tapi kalau kana itu, saya rasa kana tu dia rujuk kepada kawasan Baitullah tu kan. Maknanya adalah ianya, apa ianya? Baitullah ataupun kawasan Masjidil Haram yang kita masuk itu aminan. Ianya mengamankan. Ianya memberi keamanan. Maknanya orang yang masuk tu mungkin waktu masuk tu serabut kan. Tapi bila dia masuk saja, antara tanda-tanda ayatin bayyinat, dia rasa aman lah. Maknanya dia boleh merasa aman. Aman. Alright. Okey, sikit lagi. Tengok muka surat 14. Kita ambil 1-2 baris lagi.
Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum. Okey, kita pindah ke jari kelengking bawah sekali. Sekarang kita berada di jari kelengking. Dakhalu, mereka masuk. Mereka. Okey. Ini cerita adik-beradik Nabi Yusuf datang ke Mesir pada ketika itu. Datang minta bantuan kerana Mesir sedang dilanda kemarau. Jadi kalau seorang akhun, brother. Kalau perempuan seorang apa? Ukhtun. Ukhtun. Okey. Kalau lelaki ramai, ikhwah. Tengok ayat tu. Ayat tu dia kata apa? Ikhwah. Nampak macam perempuan ni. Ni bukan perempuan ni. Ni lelaki ni. Ikhwatun. Brothers. Tapi kalau yang ramai-ramai itu perempuan, dia jadi apa? Akhawat. Akhawatun. Alright. Okay. Jadi sama-sama kita, dengar baik. Sama-sama kita tak apa. Jangan sama-sama Arab. Takut bintang Arab dengar nanti. Kita belajar bahasa Arab, sama-sama kita panggil kawan kita ukhti tak apa. Tapi kalau sama-sama Arab, pengtan dia tengok. Sebab apa? Ukhti ni yang muda terang-tantang. Tahu tak? Kita dah tak berapa muda, ukhti lagi. Jadi dia nanti, macam mana pula ukhti ni? Jadi kalau yang perempuan berusia, dia panggil Sayyidah. Puan. Sayyidah. Puan. Dia tak panggil ukhti. Sayyidah. Sayyidati, Sayyid. Yeah. Dia tak semesti nama Sayyid. Sayyid tu untuk tuan panggilan. Lelaki dia panggil Sayyid. Sayyidah. Tuan, puan, encik ke puan ke. Tiba-tiba ukhti. Puan je Arab sebelah. Ukhti pula. Right. Jadi waja'a ikhwatu Yusuf, dan telah datang saudara-saudara Yusuf. Ikhwatun. Telah datang saudara-saudara Yusuf. Fadakhalu, maka mereka masuk. Fadakhalu alaihi, maka mereka masuk kepadanya, masuk menemuinya, masuk kepada tempat yang dia berada sekarang. Cuma ada satu benda yang berlaku, iaitu apa? Yusuf kenal mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Maka arafa, dia mengenali. Dia arif. Dia tahu siapa? Hum, mereka. Dia kenal mereka. Dia tahu mereka. Jadi arafa fi'il madhi juga. Arafa. Dia kenal. Okey. Alright. Analah arafaha. Dia tak kata dia kata hum, mereka. Sebab adik-beradik dia yang datang tu lelaki. Semua sekali lelaki. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ini cerita malaikat-malaikat dalam perjalanan untuk menghancurkan kaum Nabi Lut alaihi salam. Dia singgah terlebih dahulu di rumah Nabi Ibrahim. Transit sehari dua. Malangnya tak makan, tak minum. Nabi Ibrahim sebagai Nabi pun gementar juga. Macam ni, minum tidak, makan tidak. Kambing dah sembelih lah. Kami panggang dah panggil caterer dah masak. Jadi, izdakhalu alaihi. Ketika mana? Tatkala dakhalu alaihi, mereka masuk kepadanya. Mereka masuk, mereka di situ malaikat-malaikat. Mereka masuk kepadanya, masuk menemuinya. Jadi malaikat masuk tu buat macam mana? Jadi malaikat masuk tak sama macam sahabat berenam lah, ketuk pintu tak ada orang. Ting malam-malam tu kan sahabat berenam kecoh kan. Ketuk pintu je tak ada orang. Malaikat dia bagi salam. Faqalu, maka mereka berkata salama. Salam sejahtera. Maknanya salama tu adalah ringkasan kepada assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Okey, baris yang terakhir. Lihat baris yang ketiga. Baris yang terakhir, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Okey, kita dah start mudhari'. Untuk baris ketiga dan seterusnya kita akan habis pada dakhala, kita masuk kepada yadkhulu. Kita masuk kepada yadkhulu. Cuma kita ini bukan level kita. Maksudnya apa? Cuba lihat tulisan saya. Level kita lam berbaris hadapan. Ini level kita. Tetapi level yang atas daripada kita untuk fi'il mudhari' lam boleh berbaris atas, lam boleh berbaris mati. Ada 3 keadaan huruf akhir mudhari' nanti. Jadi kalau nak tahu kenapa baris atas, kenapa baris mati, kekal bersama kita sehingga 2025 insya-Allah. Lamanya Ustaz. Yalah. Belajar kan lama. Tak punya level. Dah kata daripada buayan ke liang lahat, kena pegang lah. Daripada buayan ke liang lahat. Ustaz, 2025 tak ada umur lagi tidak Ustaz? Memang kalau tak ada tu betul lah liang lahat. Mana betul lah tu menuntut ilmu daripada buayan. Apa jannah. Bagi tahu. Nanti waktu ke bumi saya bawa nota bahasa Arab ni. Mana sampai ke liang lahat sungguh. Right. Jadi waqalu dan mereka berkata, mereka dalam ayat ini merujuk kepada dua orang kat belakang tu. Dua puak di belakang, Yahudi dan Nasrani. Hudan tu bukan Nabi Hud, Hudan tu Yahudi. Yahuda. Satu lagi Nasara tu ialah Nasrani. Jadi apakah dakwaan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani? Waqalu dan mereka berkata, lan, never. Tidak sekali-kali. Tidak akan sekali-kali yadkhul al-jannata, masuk ke dalam syurga. Tidak akan sekali-kali masuk ke dalam syurga illa melainkan man, orang yang, Bukan. sesiapa yang kana adalah dia itu hudan, seorang Yahudi, atau Nasara, seorang Nasrani, orang Kristian. Jadi apakah jawapan daripada Allah terhadap dakwaan ini? Kali-kali. Siapa hafal ayat ni? Kita ni hafiz ke hafuz? Ke al-habis, dah habis tak apa apa jadi kalau ini surah Baqarah, kalau kita familiar dengan surah Baqarah, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya Allah kata, apa saja dakwaan, sama ada Kristian ataupun Yahudi ataupun kita yang buat dakwaan, waktu itu kita sendiri yang kenapa? Hatu burhanakum. Sila datang bawa bukti. Kita buat dakwaan, tiba-tiba kita suruh orang bawa bukti. Macam mana? Kita yang buat benda tu, kita kena buat apa? Kita kena buat bukti lah. Betul? Jadi maknanya dalam syariat, dalam fiqh, bukti itu siapa yang kena bawa? Orang yang menuduh ke orang yang kena tuduh? Orang yang kena tuduh. Orang yang menuduh ke kena tuduh? Kena tuduh. Dia sama macam apa? Dia sama macam konsep law civil pun sama. Maknanya seorang itu tidak bersalah kecuali dibuktikan apa? Bersalah. Dalam civil law dia pakai kaedah seorang itu tidak bersalah selagi mana dia belum dibuktikan bersalah. Tapi dalam Islam, wallahu alam lah, mungkin civil ambil yang itu. Dalam Islam dia pakai yang Nabi kata apa? Al-bayyinatu ala man idda'a. Bukti itu adalah tugas orang yang menuduh. Faham tak? Contohnya apa?